Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada puan moderator kita pada pagi ni, Bonda Akia, dan juga semua ahli-ahli jawatan kuasa Gemma Nur Iman, dan yang saya kasihi iaitu bonda kita, Bonda Rosniayati, selaku pengurusi Gemma Nur Iman, dan juga datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, doktor-doktor, para guru, para asatizah, tuan-tuan guru, dan juga ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, yang disayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik, dengan hidayahnya untuk kita beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Kita bangkit, kita kena rasa syukur, merafakkan, menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Kerana apa? Semua ni adalah kurniaan daripada Allah SWT. Allah bangkitkan kita, Allah hidupkan kita kembali, Allah kurniakan kita kesihatan yang baik untuk kita pagi ni. Ada yang ialah Allah tarik balik. Allah tarik untuk apa? Diuji lah. Kita pun diberikan kesihatan pun yang kita anggap tak diuji, kita pun tengah diuji oleh Allah Ta'ala. Sama ada kita manfaat ataupun tidak dengan kesihatan yang baik yang Allah kurniakan ni. Sama ada kita manfaatkan ataupun tidak masa yang Allah berikan, yang kurniakan kepada kita pada pagi ni. Masa yang terbaik adalah waktu pagi. Yang mana waktu pagi ni adalah jambatan kita untuk kita bawa kepada akhirat. Waktu pagi ni adalah satu yang Allah nak tengok. Apa yang kamu buat waktu pagi. Untuk, dia jangan kata dunia ni tak diperlukan. Dia salah fahaman macam tu. Dunia ni kita perlukan. Untuk apa? Sebagai jambatan kita menuju kepada akhirat. Jangan ingat, saya dah tak nak dunia dah. Saya nak akhirat. Tu maknanya kita dah tak ada kat dalam dunia. Kita dah pergi buat selama-lamanya. Dia tak boleh. Dunia ni perlu kerana itu sebab Allah menghidupkan kita kat dalam dunia ni. Supaya kita membuatkan persiapan bekalan kita lah. Bekalan kita, amalan-amalan kita yang boleh menyelamatkan kita, membantu kita supaya kita selamat dunia dan juga akhirat. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan, kita kongsikan sempena bulan Maulidur Rasul, sempena bulan kelahiran Nabi kesayangan kita, Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam surah Al-Fat ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Yang mana yang bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasul, iaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Yakni utusan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kepada kita ni untuk apa? Supaya menyuruh kepada manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar beriman kepada rasulnya, agar beriman kepada kitab-kitabnya, iaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an lazi lahu mulkus samawati wal ard.
قل يا أيها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Sadaqallahul Azim. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang mana yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an allazi lahu mulkus samawati wal ard. Sesungguhnya aku adalah pesuruh Allah kepada kamu semua, iaitu diutuskan oleh Allah SWT yang menguasai langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ard. Kemudian la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Kemudian oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman, yu'minu billahi wa kalimatih. Maksudnya yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, kitab-kitabnya. Dan ikutilah fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Dan ikutilah dia supaya kamu beroleh hidayah dan petunjuk. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan, Allah utuskan Nabi untuk kita ni supaya apa? Allah nak memberikan peringatan melalui perantaraan Rasulnya. Allah nak memberikan peringatan kepada kita. Allah nak memberikan amaran kepada kita. Kepada siapa? Kepada mereka yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengutuskan Nabi dan Rasul. Allah mengutuskan Nabi dan Rasul untuk apa? Untuk membimbing kita, untuk memimpin kita ke arah mana? Ke arah ke jalan kebenaran, ke arah ke syurga Allah Subhanahu Taala, ke arah dalam menyelamatkan kita ni daripada kesesatan, ke arah kita ni dalam berjaya dunia dan juga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul inni anan nazirul mubin. Surah Al-Hijr ayat yang ke-89, yang mana yang bermaksud, dan katakanlah sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul yang memberi amaran dengan bukti-bukti yang nyata, yakni turun tentang turunnya azab ke atas orang-orang yang ingkar. Maksudnya Allah mengutuskan Nabi, Allah mengutuskan Rasul untuk apa? Memberi amaran kepada kita ni. Memberi amaran tentang bukti-bukti yang nyata berkenaan dengan azab-azab yang akan ditimpa kepada mereka yang ingkar kepada Allah SWT. Allah SWT juga mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Pembawa rahmat. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat ke seluruh alam. Baru-baru ni saya tengok berkenaan dengan tentang pokok sahabi yang mana yang berada di Jordan dan dijaga oleh kerajaan Jordan berkenaan sahabat Nabi yang sekarang ni masih ada sehingga kini, yang masih hidup, iaitu pokok sahabi. Yang ni ada beberapa pendapat lah yang kata pokok ni ialah ikut sains ni lah, tapi kita kena beriman kepada Allah SWT, kepada Rasul. Bagaimana pokok pun menyayangi Nabi. Masa Nabi nak berhijrah dengan atuk ataupun pakciknya, Abdul Muttalib atau Abu Talib, sehingga sampai ke sempadan, kemudian ada pendeta Yahudi ni, pendeta ni nampak, dia tengok ada salah satu tanda-tanda kenabian daripada Nabi Muhammad ni. Kemudian dia suruh balik. Sebab apa? Takut dibunuh. Takut Nabi Muhammad ni dibunuh. Masa tu dia berehat di pokok tu masa tu tunduk. Tu panggil pokok sahabi. Pokok tu dia tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan mukjizat. Mukjizat, tanda-tanda kenabian. Masya-Allah.
Allah SWT telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW juga sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dalam surah Al-Anbiya, iaitu Allah berfirman dengan maksudnya, dan tiadalah kami mengutuskan engkau, iaitu wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni beruntung tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, kerana kita ni termasuk kita ni tergolong di dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana banyakkan syukur sebenarnya. Banyakkan syukur. Kita ni termasuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harap Nabi pun kenal kita. Nabi kenal kita. Sebab kita nanti akan dihimpun. Kita akan berhimpun. Ini sempena bulan Rabiul Awal. Marhaban ya Rabi'. Kita selalu dengar kasidah. Kasidah tu kita dengar. Marhaban syahrul anwar. Marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Inilah bulan dinanti-nanti oleh semua perindu Nabi. Ahlan wa sahlan dari kami, Rabiul Awal yang diberkati. Marhaban ya Rabi', marhaban syahrul anwar, marhaban ya syafi' birrahmah wal anwar. Tak apa, kejap kita sambung. Kejap kita sambung. Okey. Daripada Abu Saleh radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayuhan nas innama ana rahmatum muhdatun. Yang mana bermaksud adalah Nabi SAW pada suatu hari menyeru kepada para sahabat, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Hakim. Masya Allah. Sesungguhnya Nabi ni, Nabi Muhammad ni, Nabi kita ni, Nabi junjungan kita ni, adalah rahmat yang dihadiahkan daripada siapa, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah? Yang dihadiahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bukan kepada kita saja, tetapi kepada seluruh alam. Seluruh alam. Ada peristiwa semasa peristiwa terbelahnya bulan, salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila terbelahnya bulan tu, sehingga mana nampaknya? Sehingga ke India. Apa bukti tu, Ustaz? Masjid yang pertama dibina di India. Masjid pertama yang dibina di India. Saya lupa seorang raja tu Cerumal ke apa ke, tapi nama masjid tu nama dia. Nama Raja India. Kebetulan Raja India ni dia keluar malam tu di balkoni lah, mana di balkoni. Kemudian dia menyaksikan mukjizat Nabi tu, yang mana bulan tu terbelah kepada dua. Ini cerita ni ada dalam Sanskrit India juga. Nak membuktikan Nabi kita ni memang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk semua manusia yang ada dalam dunia, supaya kembali kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila raja ni nampak kejadian yang pelik ni, dia tunggu yang mana rakyat-rakyatnya kembali balik ke negaranya daripada berdagang ataupun berhijrah ataupun melakukan perniagaan di luar lah. Sehingga dia dengar ada orang tengah bercerita, tengah sibuk-sibuk berkenaan tentang adanya Nabi yang terakhir.
Kemudian dia datang, dia jumpa, dia bercerita dengan orang yang bawa balik daripada hijrah tu. Dia kata memang betul. Memang betul. Apa bukti dia? Dia membelahnya bulan. Bulan tu terbelah dua. Bukan setakat di Mekah masa nampak. Masa tu adalah Abu Jahal dengan geng Abu Lahab tu, dia nak membuktikan wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau betul kamu ni utusan Allah SWT, buktikan. Kamu belahlah bulan ni. Kemudian Nabi kata, kalau terbuktinya bulan tu terbelah, kamu masuk tak Islam? Dia kata dia masuk, rupanya dia tipu. Dia masih kata Nabi Muhammad ni menggunakan sihir kepada mereka. Jadi Nabi Muhammad ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibu dan ayah adalah hadiah daripada Allah SWT untuk kita lah. Itu untungnya kita ni dapat Islam. Dapat kenal Allah SWT melalui Nabi. Kalau kita tak kenal Allah SWT. Kalau kita tak kenal semayang. Kalau kita tak dapat nak baca Yasin. Tak dapat. Tak tahu Yasin tu apa. Tak tahu Quran tu apa. Sebabkan perantaraan Allah hantarnya Nabi Muhammad SAW ni, kita dapat kenal Allah. Dapat rasa nikmat lah. Nikmat iman. Nikmat bila kita beriman kepada Allah. Dapat rasa nikmat ketaatan. Dapat rasa nikmat beramal dengan amalan yang soleh. Kan nikmat. Hati rasa tenang, hati rasa lapang. Keluarga kita bahagia. Tak ada porak-peranda. Sebab rahmat tu Allah kurniakan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada rumah tangga kita. Kadang-kadang dekat pejabat pun tenang kita, Allah bagi rahmat. Mana-mana pergi diturunkan rahmat kepada kita. Dengan kita mengikuti jejak-jejak Nabi SAW. Rahmat adalah kasih sayang. Nabi SAW diutuskan semata-mata untuk membawa risalah ketauhidan. Maknanya tauhid. Nabi bawa risalah tauhid untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mengeluarkan manusia daripada lembah penghambaan sesama manusia kepada semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Risalah tauhid ini disampaikan dengan penuh rahmat melalui jalan-jalan dakwah, iaitu mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala manusia itu beriman, maka alam pun akan mendapat manfaat di atas keimanan tersebut. Itulah rahmat dan hadiah yang paling besar daripada Allah SWT kepada seluruh alam. Masya Allah. Rahmat dan hadiah yang paling besar kepada kita ni. Bertuah dan beruntungnya kita ni dipilih untuk menjadi seorang Muslim, seorang Islam. Dan beruntungnya kita dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang kita perlu buat adalah kita kena jaga, kita kena suburkan iman kita, kita kena suburkan penghayatan Islam, penghayatan Islam, kehidupan Islam dalam kehidupan kita. Kita kena menghidupkan, kita kena mengaplikasikan apa yang kita belajar ni. Kita dah masuk kuliah, dah belajar dalam kuliah agama Nur Iman ni. Jadi kita kena menghidupkan, kena mengaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Untuk apa? Untuk rahmat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Rahmat ni paling mahal. Sebab kita akan rasa ketenangan, sakinah tu Allah akan turunkan. Memang Allah akan turunkan. Paling mahal. Dan untuk apa? Supaya dalam jiwa kita ni tersemat ni lah. Tersematnya maknanya kecintaan yang sejati kepada Allah SWT. Untuk kita ni berilmu dan beramal serta memperjuangkan agama Islam yang dibawa, yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena tunjukkan untuk kita buat yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama anta munzir wa likulli qaumin had. Sadaqallahul azim.
yang mana dalam surah Al-Ra' tu Allah SWT berfirman dengan maksudnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang rasul memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan tiap-tiap umat yang telah lalu ada nabinya yang memimpin ke jalan yang benar. Nabi SAW adalah utusan yang agung, yang diutuskan, yang ditugaskan untuk memberikan petunjuk dakwah dan juga bimbingan kepada manusia dalam menuju kepada hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad SAW ni adalah jasa yang paling besar sekali. Nabi membuat jasa yang paling besar dengan menyampaikan dakwah sehingga hari ini anak-anak kita, cucu kita, zuriat kita, keturunan kita mendapat hidayah Islam. Tuan bersyukur kita. Bersyukur kita mendapat hidayah Islam. Anak kita pun dapat kenal cucu kita, ahli keluarga kita, mendapat hidayah Islam dan menjadi seorang yang beriman, yang mana beriman ini dia berada di landasan yang benar. Dia berada di jalan yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim, dan surah Asy-Syura ayat ke-52 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan maksudnya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran, iaitu jalan yang lurus. Jadi kita dah masuk bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila dah masuk bulan Rabiul Awal, baru ni ada haji tu, dia kata dengan saya, Ustaz, bila masuk Rabiul Awal ni hati saya bergetar dan sebab, Ustaz. Kenapa? Maknanya kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Sedar tak sedar, kita kena rasa syukurlah. Sebab apa? Allah berikan peluang pada kita. Kejap je masa lalu kan, Allah berikan peluang kepada kita. Kejap je masa lalu. Banyak-banyakkan doa. Ya Allah, sampaikanlah kami, ya Allah, lagi, ya Allah, bulan Ramadan, seronok, ya Allah. Banyakkan doa agar kita sampai dalam bulan Ramadan. Kerana itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi tak sabar-sabar. Diorang dah standby dah. Diorang dah ready dah. 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, dah ready. Kita lagi 2-3 hari. Lagi 2-3 hari nak masuk Ramadan, barulah kelang kabut nak beli santannya, nak pergi Lotus lah, nak pergi Giant lah, sibuk dengan makanan. Tapi para sahabat sibuk dengan dia punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi jangan kita pula sibuk dengan kuih-muih kita. Sibuk nak fikir esok nak sahur apa, nak buka apa. Prepare kita punya daripada sekarang lah. Ya Allah, panjangkan usiaku, ya Allah. Kita dapat lihat berapa ramai yang tak dapat nak masuk bulan Ramadan. Maknanya buat persediaan. Jadi bila masuk bulan Ramadan, para alim ulama membenarkan, melahirkan rasa gembira dan kesyukuran kita ke atas kelahiran Nabi SAW dengan diadakan sambutan-sambutan Maulidur Rasul. Ini biasalah ada yang menolak untuk kita menzahirkan untuk menyambut sambutan Maulidur Rasul. Jadi kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi daripada pandangan empat-empat mazhab tiada masalah untuk kita menyambut, menzahirkan kegembiraan dan juga menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi dengan mengikut dia punya syariatnya lah. Jangan bila sampai kita yang dikatakan tak boleh ni, maknanya sambutan yang maknanya bercampur lelaki dengan perempuannya, yang boleh mendatangkan maksiat. Kira macam tu. Tapi nak menyambut tiada masalah. Dengan diisi pelbagai pengisian yang baik seperti tazkirah, ceramah, mempelajari riwayat-riwayat hidup Nabi SAW ataupun sirahnya,
dengan lebih baik daripada tahun ke tahun. Macam tu. Tahun lepas kita belajar tentang apa? Tahun ni kita belajar tentang apa? Alhamdulillah kita dah belajar tentang riwayat sirah kehidupan Nabi SAW. Kena menambah baiki, bertambah baikkan. Itulah tanda kita ni orang yang beriman kepada Allah SWT. Bila kita belajar macam kita nak kenal, kita kena belajar sirahnya, sejarahnya, kecintaannya. Yang kita sibuk, kita nak menyambutnya, tapi kita tak faham, kita tak kenal dengan sebenar-benarnya. Macam nak timbul? Tapi alhamdulillah pelan-pelan, InsyaAllah benda tu, perkara tu akan timbul. Kemanisannya, kenikmatan, kecintaan kepada Nabi SAW. Okay. Kemudian, memberikan penekanan kepada keperluan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Disemarakkan dengan selawat kepada Nabi. Mensyukurinya dengan bersedekah kepada fakir miskin. Maknanya yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan dan bulan Rabiul Awal ni. Dalam bulan kerajaan Nabi ni. Apa yang kita kena buat? Kita kena buat. Kita kena memang para alim ulama start kadang sebelum masuk Rabiul Awal tu. Masa bulan Safar tu dah cerita tentang tentang riwayat hidup Nabi, tentang sirah Nabi. Jangan kita nak tunggu masa hari Maulid Rasul tu. Memang kita kena menghidupkan hari ke hari untuk kita mengekalkan dan kita tinggikan, tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata almarhum Al-Syahid Syekh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mana menjelangnya bulan Rabiul Awal, memuncaklah tiupan angin cinta kepada junjungan mulia Rasulullah SAW. Ada tak yang kasih yang tak rasa apa-apa? Jadi kena renung-renungkan, muhasabah. Masuk je bulan Rabiul Awal, kita kena ingat, oh hari jadi Nabi ni. Kita bukan main lagi, ingat kepada suami kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, bukan main lagi. Dengan grand kita sambut. Grand tu. Sambut dekat hotel bagai apa semua. Tapi dengan Nabi ni macam mana? Cuba fikir. Grand tak grand kita sambut? Kena tanya iman kita lah, tanya diri kita lah. Banyak mana kita berselawat kepada Rasulullah SAW? Banyak mana? Ada tak kita pernah menangis? Selawat je kita nangis. Selawat je kita rasa nangis sebab ada seorang pelajar, saya bila tanya kenapa nangis ni selawat? Saya rasa sebab lah Ustaz. Kenapa sebab? Yalah, Nabi boleh nangis untuk kita, kita ni takkan tak boleh nangis untuk Nabi. Saya pula rasa nak nangis. Itu begitu bersihnya hati pelajar-pelajar lah. Kita ni banyak dosa. Tu pasal nak nangis ni susah. Jadi kita kena banyakkan taubat. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang senang menangis dia beruntung. Sebab menunjukkan hati dia bersih. Betul. Bersihlah hatinya. Senang terkesan. Betul? Senang terkesan. Bukannya tengok Korea nak menangis. Bukan. Tengok Korea menangis. Bukan. Ini bila berkenaan tentang kita menceritakan tentang keagungan Allah, tentang Rasulullah, tentang perkara-perkara yang kebaikan, senang terkesan. Tandanya hatinya memang Allah telah membersihkan. Okey, kemudian kita teruskan. Berkata Imam Abu Syamah rahimahullah, termasuk perkara baru ataupun bid'ah yang dilakukan pada masa kita, iaitu sambutan setiap tahun pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam dengan bersedekah, melakukan yang makruf, menzahirkan perhiasan dan kegembiraan. Maka sesungguhnya di samping itu, melakukan ihsan kepada golongan fakir miskin adalah tanda kecintaan dan memuliakan Rasulullah SAW dalam hati orang yang menyambutnya. Begitu juga merupakan tanda kesyukuran kepada Allah kerana diutusnya Rasulullah SAW sebagai pembawa rahmat ke seluruh alam. Maknanya kita kena rasa bersyukur. Maknanya Imam Abu Syamah ni pun dia katakan begitu juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Maknanya boleh.
Kita nak melakukan ihsan. Maknanya bukan setakat hari tu je, bulan ni saja. Maknanya mendidik hati kita untuk sentiasa melakukan ihsan kepada semua manusia. Tetapi terutama khususnya golongan fakir miskin. Kerana Nabi SAW dia suka bergaul dengan orang fakir miskin. Tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah. Seronok saja. Cuba kita buat. Betul? Bergaul dengan orang fakir miskin. Duduk dengan mereka, tengok kehidupan mereka macam mana. Akan mendatangkan kesan kepada diri kita ni supaya kita ni sentiasa bersyukur kepada Allah SWT. Jangan membeza-bezakan kehidupan kita dengan orang lain, jangan. Bersyukurlah dengan kehidupan kita ni yang ada. Itulah kita dapat membentuk hati kita yang akan membentuk hati kita yang qanaah. Hati kita yang qanaah. Kita boleh tengok berapa ramai yang tak bersyukur kepada Allah SWT. Sibuk sangat dengan influencer. Kan sibuk sangat dengan influencer. Kita nak jadi dengan orang macam tu, nak jadilah orang macam ni, nak jadilah orang macam ni. Kita nak jadilah orang macam ni. Jadi dengan diri kita sendiri ni, Allah suka kepada mereka ni yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Jangan terlalu sibuk kita nak ikut pengaruh orang lain. Kalau pengaruh yang baik tak apalah. Tapi sibuk nak membezakan kehidupan kita dengan orang lain. Jangan bersyukur dengan kehidupan kita yang ada. Okey. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika ditanya tentang hukum, ini hukum perayaan Maulid Rasul, beliau menjawab, Imam Ibn Hajar menjawab, asal dalam amalan sambutan peringatan Maulid adalah bid'ah yang tidak diriwayatkan oleh ulama salafus soleh. Tetapi Maulid tersebut mengandungi banyak kebaikannya. Dengar tu. Supaya kita faham, jangan kita terus sesekap jarang. Oh, tak boleh benda ni. Jangan. Sebab kita di akhir zaman. Adalah sebabnya ulama-ulama ni suruh kita buat perayaan Maulid Rasul ni. Sebab kita cuti. Menjadi cuti umum kepada negara kita ni. Ada juga negara-negara Islam yang lain pun cuti Maulid Nabi ni. Supaya ambillah satu hari ni kau ingatlah kepada Nabi. Senang kita. Nak bagi faham, kau ambillah satu hari ni, kau ingatlah pada Nabi banyak-banyak. Kita ni di akhir zaman, kita tak boleh tanya kepada anak-anak kita. Tahu tak sejarah Nabi? Tahu tak sejarah Rasulullah SAW? Berapa perang yang Nabi hadir? Berapa perang? Dan berapa perang yang Nabi tak hadir? Berapa sahabat-sahabat Nabi yang 10 masuk syurga tu berapa orang? Anak Nabi ada berapa? Kita boleh lihat. Boleh tanya. Jadi kita kena, jadi perkara ni tidak menjadi satu kesalahan. Supaya kita menghidupkan kecintaan. Bila hidupkan kecintaan, kita nak kenal lagi. Kita nak kenal. Kita nak belajar sirahnya. Okey. Jadi, akan tetapi Maulid tersebut mengandungi banyak kebaikan. Maka barang siapa yang berusaha meraih kebaikan dalam Maulid dan menjauhi yang buruk, maka termasuk bid'ah yang baik, iaitu bid'ah hasanah. Jika tidak, maka tidak akan disebut bid'ah hasanah. Jadi bid'ahnya dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tidak baik, yang kita tak boleh nak ikutlah, yang tak boleh nak diadakan, yang kita kena tolak. Jadi perkara-perkara Maulid kita boleh tengok, kita boleh lihat. Jadi tak ada masalah malam cinta Rasul ke apa ke, kita hadir bawa anak-anak kita, bawa isteri kita, bawa kita punya suami kita, ajak suami kita bawa anak-anak kita pergi. Alhamdulillah pelajar-pelajar saya masa cuti, saya tengok laporan daripada mak ayah, ada anak-anak pergi menghadiri majlis, ada di Masjid Muaz bin Jabal setiap hari Jumaat, Habib Ali Zainal Abidin dia akan mengadakan Maulid mingguan, kadang bulanan. Alhamdulillah para pelajar pergi ke sana walaupun waktu cuti. Saya maklumkan supaya pergi kamu duduk dengan para-para alim ulama, supaya dalam majlis-majlis tersebut adanya keberkatan. Kita duduk dengan para alim ulama, adanya keberkatan di dalam majlis tu.
Dan juga Allah akan mengampunkan mereka yang hadir dalam majlis-majlis ilmu. Macam kita ni berada dalam majlis ilmu. Allah mengampunkan dosa-dosa kita ni tuan-tuan dan puan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jangan kita tak yakin lah, betul ke Ustaz? Betul lah. Sebab kita peredaran zaman, bukankah itu majlis ilmu yang betul-betul dalam majlis ilmu? Kita ni kita ni zaman kita dah berubah-ubah. Dan salah satu platformnya media online ni, salah satunya majlis-majlis ilmu juga. Radatul Jannah, maknanya salah satu taman-taman syurga Allah SWT yang kita hadir pada pagi ni. Oh, insya-Allah. Dan subhanallah, cantik matahari pagi ni. Jadi selalu hadirkan dia untuk menambahkan ilmu, bukan setakat tambah ilmu, tambahkan keimanan kita. Okey. Jadi seterusnya, hidupkanlah sunnah perjuangan dan segala sunnah Rasulullah SAW. Perbanyakkan selawat, perbanyakkan amalan-amalan yang baik. Kita bukan hanya mengingati Nabi ni untuk Rabiul Awal saja. Mari kita kena ingat Nabi ni untuk setiap masa. Setiap masa. Itulah didikan yang mana yang Allah nak bagikan kepada kita. Kita kena fikir kenapa kita dapat cuti menuju Rasul ni. Kena kita fikir. Maknanya Allah nak bagi satu hari ni kau ingatlah pada Nabi. Kau sibuk sangat kan? Kau sibuk sangat. Sampai satu hari tu pun kau tak ada selawat. Sampai satu hari tu pun kau tak ada kenang pada Nabi SAW. Jadi dia bagilah cuti satu hari. Ingatlah Nabi banyak-banyak. Betul, saya dulu tengah potong rambut. Saya begitu hormat pada orang Indonesia lah. Saya cukup hormat pada orang Indonesia. Lagi-lagi orang Aceh lah. Saya tengah potong rambut tu pasal dikatakan Serami Mekah. Aceh ni Serami Mekah. Bila tengah potong rambut ni, masa tu cuti Maulid Rasul, saya pergi potong rambut. Memang bibir mereka ni tak pernah tak lekang daripada selawat kepada Nabi SAW. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Sepanjang hari tu. Saya kata terus pandang dia. Kata hebat kamu. Sambil kamu potong rambut tu, sambil kamu gunting-gunting rambut tu, kamu boleh berselawat kepada Nabi SAW. Kita sambil-sambil goreng cempedak ke, goreng pisang ke, saya sambil goreng nasi tu. Sambil-sambil menyapu ke, sambil-sambil tengah bela-bela bunga kat luar tu, berselawat lah. Berselawat. Setiap masa. Kerana orang yang banyak selawat ni kan Nabi kata akan berada bersama dengan Nabi. Nabi akan kenal kita. Kita kena yakin tu. Jangan pula. Tu ada sifat was-was. Tak boleh. Kena yakin dengan sebenar-benar yakin kita. Jadi insyaAllah kita sebelum kita nak tangguhkan, kita pun dah pukul 8. Jadi kejap lagi ada kuliah. Ada kuliah kejap lagi lepas ni? Ada Ustaz, pukul 8 Ustaz. Oh, pukul 8, Masya Allah. Jadi saya minta maaf lah. Kadang seronok nak berceramah ni, nak sampai kuliah ni. Itulah. Saya minta maaf lah kalau dah terlajak masa. Jadi saya buka ruang sedikit masa lah untuk siapa yang ada nak tanya soalan berkenaan dengan perkongsian kita pada pagi ni. Ada ke? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak buat kenduri ke, buat macam makan-makan pada hari Maulid Rasul tu boleh Ustaz? Masya Allah boleh, tak ada masalah. Kita maknanya mengeratkan keluarga kita. Panggil keluarga kita. Panggil keluarga kita. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita panggil makan-makan pun kita sedekah kepada ahli keluarga kita. Yang paling afdal, sedekah paling afdal, sedekah pada ahli keluarga. Paling afdal.
Paling Allah kita tengok keluarga kita susah ke apa ke, sedekah. Kita niatkan lah, kita nak menghidupkan, kita nak kumpul ramai-ramai. Kan rahmat tu. Kan kasih sayang tu kita dapat. Itu yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Seronok Nabi ni dia bawa rahmat. Kita kena rasa. Kalau kita order ke apa-apa ke, kita hantar kat masjid ke rumah anak yatim pun boleh juga kan Ustaz kan? Boleh, Alhamdulillah boleh. Kita meraihkan. Boleh. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang nak tanya? Oh tak ada, tak apalah ya. InsyaAllah. Nanti kita Assalamualaikum Ustaz. Okey, Waalaikumsalam. Minta maaf Ustaz. Saya ada juga terfikir dalam hati ni Ustaz kan. Ya. Kita selalu digalakkan untuk mendoakan Rasul kita dan para sahabat dan keluarganya untuk yalah untuk apa? Macam-macam kita memang kena doakan para sahabat dan Rasulullah SAW dan keluarga. Walhal dia memang dah mereka memang dah masuk dalam syurga Ustaz kan. Tapi kita umat ni digalakkan berdoa. Kenapa ya Ustaz? Minta tolong pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apabila kita berdoakan untuk kepada seseorang, jadi doa tu akan kembali kepada kita. Kita doakan kepada seseorang, doa tu akan kembali kepada kita balik. Jadi untuk kita berdoa kepada Nabi, kepada ahli keluarga Nabi dan juga para sahabat adalah dianjurkan. Adalah memang kita kena kita doakan. Dan perkara tu akan kembali kepada kita, didoakan untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu. Maknanya wahai orang yang beriman. Maknanya kita ni termasuk dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya selawat tu adalah satu doa lah. Untuk apa? Diampunkan dosa kita. Kita berdoa dan juga kita berselawat dan doa. Allahumma salli ala alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi keluarganya wa sahbihi sahabat-sahabatnya ajma'in keseluruhannya. Okey. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Ni okey, tak ada macam ni ya. Kadang-kadang nak buat macam selawat di surau. Macam tu lah. Kita ni macam ni lah. Senang kita selepas kita PKP ni. Saya maklumkan kadang dalam kuliah saya ada yang lain. Selepas PKP ni kita boleh lihat dalam surau dan masjid ni apa yang kita tertinggal, tuan-tuan dan puan. Cuba fikir, ibu-ibu dan ayah. Apa yang telah ditinggalkan oleh kita? Kebanyakan sekarang ni lah. Selawat. Selawat dan juga salam selepas selesai ya. Tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang tak ada wirid pun, terus baca Al-Fatihah. Selawat pun dah tak ada dah, salam-salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid dengan surau tu. Kita kat luar sibuk kita bersalam-salam. Masjid dengan surau, bayangkanlah. Nampak tak kita ni berada di mana sekarang ni? Fasa mana? Jadi kita kena hidupkanlah. Kalau tak boleh kat surau, kat masjid, hidupkan dengan keluarga kita. Hidupkan. Saya kadang, saya menjadi imam di surau. Mesti last sekali lepas doa saya akan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Mana yang dekat-dekat tu kita salam lah. Mesti.
Lantak orang lah orang nak cakap apa. Bida'ah ke apa dia ni. Saya tak kira. Sebab selawat kita dah tinggalkan dah. Bahaya. Okey, ada lagi? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Saya nak numpang tanya, saya dengar kata marhaban tu semua kebanyakan memang perempuan yang bawa kan. Tapi ada yang mengatakan haram sebab suara kan. Tapi kalau kita marhaban tak ada orang lelaki lah, ada perempuan-perempuan saja. Haram ke kita dalam marhaban tu kan ada selawat Nabi apa semua kan? Ya, betul. Jadi okey, bismillahirrahmanirrahim. Suara. Okey, berkenaan dengan marhaban. Marhaban untuk perempuan saya rasa tak ada masalah. Tapi janganlah di kalangan depan-depan lelaki ramai-ramai. Kan selalu kalau perempuan kan dalam rumah. Tak ada masalah. Untuk bagian perempuan dia ada muslimat punya. Untuk bagian muslimat. Tertutup lah. Jangan biar pula ada yang ambil kesempatan pula nak ngintai-ngintai pula. Maksudnya tertutup. Tertutup. Supaya dalam majlis tahlil, cukup jambul, macam tu ada marhaban lah selalu. Ada memang ada. Selalunya kalau yang bagian muslimat, yang perempuannya dia akan datang pagi. Dia akan maklumkan lah yang tetamu datang kemudian. Pakai mikrofon Ustaz. Pakai mikrofon pembesar suara Ustaz. Membesar suara saya rasa kalau boleh ialah jangan sampai perkara-perkara tu cenderung kepada maksiat lah kan. Yang mahraban tu pun janganlah tarik sangat. Orang dia tariknya ini berpada-pada lah juga. Sebab benda tu nanti kan datangkan fitnah pula. Ada pula kan nanti yang suami-suami orang ke ataupun duda ke apa ke terdengar sedap betul ni kan. Jadi kita kena elakkanlah fitnah-fitnah ni ke arah macam tu lah. Ke arah kepada nafsu-nafsu ni. Memang dia boleh menjadi satu maksiat lah dan juga dosa lah. Jadi kita kena berpada-pada. Jangan kita berlebih-lebihan pula. Ibarat dia macam tu. Jadi ni tak ada masalah perkara-perkara tu lah harus untuk kita lakukan. Tetapi jangan kita ni berlebih-lebihan. Kalau kita perempuan, yang perempuan kena tahulah dia punya batasan macam mana. Kalau nak hadir, buat awal sebelum tetamu ramai. Jangan buat tengah-tengah ramai-ramai orang adanya ni kan. Tak boleh lah. Sebab kita kena jagalah dia punya batasan. Wallahualam. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Tutup dulu Ustaz. 8-3 minit dah ni. Ustaz yang selepas ni dia pun ada kuliah lain sebentar lagi. Jadi kita kena tepat waktu untuk kuliah duha. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Kita dulu ke Ustaz ya. InsyaAllah. Nanti kalau ada soalan-soalan yang nak aju kepada Ustaz, kita insyaAllah pada pertemuan akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan yang sudi menerima jemputan Gubernur Iman untuk membimbing bacaan Yasin doa tazkirah pada pagi ini, dan kita berharap pada Allah SWT memakbulkan segala doa kita pada mereka yang diuji, pada penyakit diberi sifat yang sempurna. Juga syukran jazilan kepada Adik Ahmad Usaini yang memimpin bacaan Yasin dan doa tadi. Semoga adik terus berjaya menghafaz 30 juzuz Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu Ustaz sempena bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi terus semarakkan dengan berselawat, bersedekah. Rahmat yang paling besar kerana kita dipilih sebagai seorang Muslim dan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita suburkan iman dengan penghayatan Islam dan wujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah menurut Islam, insya-Allah. Kita juga tidak lupa merakamkan sanah hilwah kepada mereka yang menyambut kelahiran pada hari ini. Mudah-mudahan dikurniakan kesihatan baik, sentiasa rahmat, lindungi Allah, bahagia bersama keluarga tersayang.
Juga tak lupa kepada para infak yang budiman yang terus menginfak kepada tabung Gemenur Iman. Mudah-mudahan Allah gandakan rezeki kita dalam rahmat redha Allah dan kita dapat terus mengadakan kuliah-kuliah bersama dengan asatizah untuk kita terus mendapat ilmu kita sementara kita masih diberi nyawa waktu ini. Jadi terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang telah pun sudi bersama pada pagi ini. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati kita dan mudahkan segala urusan kita dan Allah ringankan terus langkah kita dalam kebaikan insya-Allah. Kuliah seterusnya pukul 8 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Nur Rashid Haji Muhammad Yasin Idris Al-Karami, iaitu tajuk Asma'ul Husna. Jadi sebagai penutup tirai kuliah subuh, kuliah kita persilakan sekali lagi yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaAllah kita jumpa lagi semua. Terima kasih kepada Gemenur Iman atas jemputan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz.